Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dimuliakan pada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, pengurusi jawatan kuasa MPKK serta ahli-ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah serta hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita terus merapatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik serta inayahnya, maka hingga ke malam yang berbahagia ini kita masih diberi pinjaman usia untuk kita bertemu pada malam yang penuh barakah ini, Isnin malam Selasa yang ketiga. Dan alhamdulillah, setelah kita diminta untuk rehat bulan 4, bulan 5, bulan 6, beruntung pada yang di tengah bulan 3 kita sempat jumpa last. Besoknya dah PKP. Besoknya sepatutnya saya ke Parit Sangit. Parit Sangit dah telefon. Saya telefon dengan pengurusi je, Ustaz Kamal, kalau ikut PKP kita dah tak dibenarkan. Jadi kita ikutlah arahan. Kenapa? Kerana itulah ujian yang telah Allah beri kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita renung satu ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat 155 suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala dah peringatkan pada kita. Cuma kadang-kadang kita ni baca tak berapa nak diingatkan ertinya apa. Kalau kita dah faham memang senang, mereka tak terkejut. Tapi kita ni baca kadang-kadang pakai baca je, tak tahu mafhumnya apa. Ataupun memang kita tak baca pun. Memang kita tak baca pun. Jadi bila mana ada orang bacakan, 155 suratul Baqarah. Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Allah berpesan yang maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Allah beri kepada kita, walaupun bukan musuh yang nyata, tapi kita nak berperang dengan coronavirus, virus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Monyet datang rumah kita, kita nampak yang datang menyerang kita adalah monyet. Senang kita cakap kuih tak kan? Senang kita nak tengok pasal ketek sing teko. Sekarang masalahnya coronavirus. Virus ni pula, ya Allah ya Rabbi, kalau siapa ada WhatsApp kadang-kadang jadi pelik. Ada perempuan cantik namanya Corona, dekat sini namanya Corona. Kok boleh ditanya ni nak bawa balik ke tak ni?
Perempuannya cantik, nak dibawa balik ke tak? Ada yang ulas pula kat bawa balik lawak kalau nak perang dunia yang ketiga, kata dia. Saja dia tanya, bukan dia berani pun nak bawa sebenarnya. Tapi apabila diceritakan kepada kita seluruh dunia menghadapi masalah corona ataupun COVID-19, mungkin tempat kita ni alhamdulillah langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memerangi COVID-19. Akhirnya hari ini jumlah, walaupun asalnya mula-mula jadi nombor 2 di Asia Tenggara selepas Filipina, tapi akhirnya alhamdulillah kita dapat menyekat. Yang jadi juara sekarang negara jiran kita, Indonesia. Dia jadi juara di Asia Tenggara. Kenapa? Kerana mereka tak mampu buat sebagaimana yang Malaysia lakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ngeri kita, takut kita, sampai dipesan nak keluar kena jaga-jaga. Pasal kenapa jaga-jaga? Musuh kita ni kita tak nampak. Itu yang jadi masalah. Dipesan satu kenderaan satu orang. Memang betul, satu kenderaan satu orang. Sampai saya pergi Yomping berdua, tapi naik 2 kenderaan. Isteri saya naik kereta, saya naik motor. Dapat pergi berdua jugalah, tapi lain-lain kenderaan, kerana satu kenderaan satu penumpang sahaja, tak boleh nak bawa. Jadi bayangan yang dibayangkan kepada kita, subhanallah, ngeri kita. Tengok negara-negara maju, contohnya Amerika. Ya Allah, ya Rabbi, daripada 1000 naik kepada puluh, naik kepada ratus, hari ini juta dah Amerika yang kena coronavirus. Sudah jutaan manusia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya Allah dah pesan kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan, la walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju', dan akan dirasakan sedikit ketakutan dengan kelaparan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, agaknya kita tak rasa lapar lah. Cuma siapa ada anak 3 orang, ada anak 4 orang, semua laki-laki, semua tengah sekolah, wah, dia tahu macam mana nak ngendali 4 orang duduk dekat rumah. Pagi sarapan, pukul 10 dah pergi dapur, apa yang boleh dimakan. Tengah hari makan tengah hari, pukul 4 dah pergi dapur lagi, apa yang boleh dimakan. Kan malam dia makan lagi, nak tidur dia cari lagi. Kenapa? Tak ada aktiviti. Nak main tak dibenarkan, nak nyangkul tak dibenarkan, adanya duduk kat rumah. Duduk kat rumah. Akhirnya apabila daripada bulan 3 di PKP sampailah esok ni hari Rabu baru nak mula sekolah, besok atau malam ni balik, tanya anak-anak, tanya cucu-cucu yang nak sekolah hari Rabu, seluarnya boleh pakai ke tak? Seluarnya boleh pakai ke tak? Anak saudara saya seorang dah, seluar tak boleh pakai. Dia dah 15 hari bulan dari tu, dia darjah 6, 15 hari bulan dah naik. 13 hari bulan dia cuba seluar, dah tak masuk dah. Saking rehatnya. Padahal Allah uji dengan kelaparan wal ju', tapi rupanya kesannya yang berbeza. Apabila mereka yang bekerja sendiri, yang bekerja sendiri, tak ada pendapatan. Orang yang jual burger, kerjanya jual burger, burger dah tak boleh nak dijual. Contoh yang dirahmati Allah, hari-hari pendapatannya subhanallah, tapi itulah dah tak boleh. Akhirnya kita kena ingat, inilah ujian Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kata Allah, dan akan berkurangnya dengan harta kita. Kalau kita tanya kepada orang yang berniaga, tidak dibenarkan berniaga, duit keluar je, duit masuk tak ada. Duit masuk tak ada. Tu orang ada kelapa sawit, untunglah kelapa sawit. PKP pun kelapa sawit tetap jatuh juga, gedebuk orang.
Jiran saya duduk sepanjang PKP tu, saya duduk dekat kampung nemankan ibu mertua tu, berdebu, wah seorang sebelah nyawit kan, berdebu, oh ya Allah ya Rabbi, rupa-rupanya agaknya bertambah juga bagi mereka. Tapi yang ada sawit, yang tak ada sawit, Allahu Akbar, diuji oleh Allah pada kita diuji dengan kekurangan harta, wal anfus, dan berkurangnya nyawa-nyawa manusia. Hari ini kalau kita tengok di Malaysia, di negara kita, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan yang memerintah hari ini, Allahu Akbar, disegani oleh negara-negara luar. Macam mana pemimpin, macam mana PM kita boleh istihar sampai macam gitu sekali, dengan bantuan-bantuan yang kalau kita dengar dia bercakap pun, ya Allah ya Rabbi, pendapatan tak ada, kita tengah Covid, dia boleh membantu lagi rakyat sampai macam gitu sekali. Cuma kadang-kadang rakyatnya je, Allahu Akbar, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang kata Covid-19 ni membunuh, tapi anak-anak kita tak kisah, dah diistihar, tak ada raya puasa, tak ada Aidil Fitri tahun ini. Dulu kita dengar cerita je, kalau boleh sekali-sekali tak ada Aidil Fitri kan. Alhamdulillah, betul-betul dimakbulkan doa. Tahun ini tak ada Aidil Fitri, hanya 1 hari sahaja. Masuk hari kedua, kalau ada, polis dah boleh buat tangkapan. Kita kata jaga kita. Di Seri Medan, kalau siapa ada muka buku, ada Facebook, dia tengok raya ketiga, budak-budak motor peret-peret kena tangkap dengan polis. Baraan digiring pergi ke balai polis. Subhanallah. Itulah anak bangsa kita, tuan-tuan. Rasa sedihnya, dilarang, yang dilarang itulah makin yang dibuat. Kita pun jadi pelik, kenapalah jadi macam gitu. Kita tak boleh beraya. Raya kedua tu dalam pukul 3, 3:30, saya duduk dekat beranda rumah mertua saya, tengok ada polis masuk. Mungkin ramai yang tak perasan, polis masuk, dia naik Preve tu kan tak ada lampu polis atas bumbung tu kan, tak ada. Dia cuma ada lambang kecil je kat pintu depan kanan kiri. Memang kalau tak perasan. Preve pukul 3 lebih masuk. Dia nak tengok agaknya parit terus dengan orang beraya ke tak ada. Beraya dia singgah. Bagilah sampul duit raya RM1,000. Nak diberi, orang kata jangan raya, sibuk lagi nak raya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia punya ketakutan dengan berkurangnya nyawa itu sampai kita ni jadi kelam kabut. Masjid sebesar-besar masjid hanya boleh dimasuki oleh 3 orang, Imam, Bilal, Nojib. Mengamuk ahli jamaah yang selalu datang. Tak kurang yang yang jarang-jarang datang pun protes juga. Ustaz ni sampai bila ni nak macam gini ni, kata dia. La ilaha illallah. Kita nak kata macam mana, tuan-tuan? Dah diarahkan oleh pemimpin kita sebegitu keadaannya. Ada orang pertikai, Ustaz, kita tak boleh takut dengan virus corona, Ustaz. Kita kena takut pada Allah. Betul. Itu memang satu pegangan yang sangat baik. Dia kata hanya takut pada Allah. Tapi kita kena ingat, bila mana kita ada masalah, Allah pesan kepada kita, apa yang Allah pesan kepada kita? Fas'alu ahli zik in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Ini Allah pesan pada kita. Jadi masalah Covid-19 yang tahu siapa? Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan menasihatkan kita hingga hari ini jaraknya 1 meter, kita kena jaga emas. Saya bawa emas sebenarnya jadi, tuan-tuan, tapi saya tengok imam pun tak pakai, jadi saya segan nak pakai. Saya bawa ni. Jadi tak apalah, kita sama-sama. Saya nak pakai,
emas pun oh, Pak Naik pun ada juga. Wah, setia dia dengan arahan. Alhamdulillah. Memang ada ni. Cuma tengok yang lain tak ada kok. Kaya ustaz ni dewean ada nganggo apa? Topeng kan. Tapi itulah yang diarahkan kepada kita. Sehingga hari ini tuan-tuan, kita punya PKPP patutnya 31 hari bulan Ogos baru habis. Betul? PKPP kita. Hari ini 20 Julai PM berucap secara live. Apa dia pesan kat kita? Seandainya COVID-19 ini akan menyerang semula, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk lockdown kali yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bunyi macam dah, wah amaran betul ni. Pasal dah banyak berkorban, dah banyak yang dia lakukan. Tapi hari ini kita tengok orang macam dah lepas PKP lah. Kita tengok jalan-jalan pun dah tak pakai topeng. Kita yang tengok pula ngeri, pasal kita pun pakai topeng. Ada pula yang tak pakai topeng, ya Allah, kita ngeri. Mungkin tempat kita ni belum berapa nak terasa lah. Kita sekarang ini baru 123. Ustaz, janganlah baru 123 Ustaz. 122 tu kan dah lama. Dah beberapa hari 122. Semalam pun tambah lagi satu yang meninggal dunia. Pulaknya dekat negeri Johor. Dengar beritanya di Keluang, daerah jiran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sekarang ni 123 orang. Kalau kita tengok memanglah tak ramai. Coba tengok peta dunia. Hari ini berapa? Angkanya dah menuju kepada 1 juta. Dah melapasi 500,000, dah lama dah lepas. Sekarang dah nak menuju ke 1 juta yang meninggal dunia dengan sebab COVID-19. Sebab itu kerajaan betul-betul memerangi supaya anak-anak Malaysia ni janganlah sampai ada lagi. Tapi sekarang, dulu dah tinggal satu angka, 8, 5, 3, top. Ni dah 2 hari naik 15, dah naik 2 angka balik. Ya, dah naik 2 angka. Itu agaknya PM pun terpaksa berkata kepada rakyat Malaysia supaya berjaga-jaga, supaya berhati-hati agar COVID-19 ni tidak akan berulang untuk kali yang kedua. Musim yang kedua. Hari itu raya dah dijaga, alhamdulillah, natijahnya bagus. Ni nak jumpa Raya Haji pula. Raya Haji ada orang berkorban pula, dah dibenarkan pula orang-orang balik kampung. Rentas negeri dah boleh, rentas daerah dah boleh. Kita kena berjaga-jaga SOP kepada mereka yang mohon untuk mengadakan sembelihan di masjid dan di surau. Memang kita pesan SOP kena jaga, terutama penjarakan. Yang kedua, hingga saat ini kanak-kanak bawah 15 tahun. Betul? Bawah 15 tahun janganlah suka berdedai di tempat-tempat awam. Kalau hari tu kebetulan saya ada bayar bil ke BP Mall. Jadi saya sempat masuk sekejap. Nak masuk tu dah ada kena termometer dulu, tengok suhu. Masuk kat dalam, nak pergi Pacific pun ada lagi. Kat situ dia jaga. Kebetulan saing saya tu ada satu keluarga Chinese. Dia tanya, ini umur berapa tahun? Dia jujur pula, dia kata 13 tahun. 13 tahun tak boleh masuk, kata dia. Unduh, tak jadi dia nak masuk. Kerana nak jaga daripada merebak. Jadi hari ini orang ngeri. Ngerinya di mana? Ngerinya takut-takut apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah bertambah lagi kekurangan nyawa.
yang ada di negara kita. Biarlah 123 ni sampai bila-bila. Yang mati disebabkan oleh COVID. Yang disebabkan oleh lain ni jangan ceritalah. COVID, sementara COVID ni saya duduk kat rumah mertua tu, ada 2 kematian berlaku dekat kampung. Yang mula-mula masa COVID mula-mula itulah, PKP mula-mula, seorang perempuan. Jadi imam telefon, "Ustaz, apa patut kita buat Ustaz?" Senang aja, suruh keluarga dia report. Kita kalau kematian di luar hospital kan dia kena report kat balai berhampiran. Jadi rupanya ketua kampung yang pergi, report kat balai. Apabila sampai balai, dia suruh report pula dekat kesihatan. Kebetulan kat Seri Medan pun ada klinik kesihatan. Nak dipastikan apabila dia bukan COVID, maka disempurnakan. Tapi SOP-nya polis kata jaga penjarakan dan jangan lebih 20 orang. Masa tu 20 orang, jangan lebih 20 orang. Jadi imam tanya, "Ustaz, macam mana nak buat ni?" Dia telefon beliau, "Macam mana nak buat ni?" Senang je, panggil keluarga dia. Ada tak yang boleh untuk menguruskan? Boleh membantu pula. Tak ada yang ada kemahiran. Jadi kita ada panggil seorang yang bantu tu adalah waris si mati. Sampai mati pun tak boleh lebih daripada 20 orang yang menguruskan. Subhanallah. Inilah yang diuji oleh Allah. Jadi berkurangnya nyawa-nyawa manusia. Pada awal-awal COVID itulah orang menjerit 3 orang je. Semua yang tak ada tauliah jadi imam. Masing-masing jadi imam. Padahal tak ada tauliah imam pun, dia jadi imam kat rumah. Sebab itu kawan saya ada grup asrama Mahat. Maka setelah dah 1/3 itu, mulai hari ini saya meletakkan jawatan jadi imam. Dan insya-Allah akan jadi makmum di masjid pula, kata dia. Dia jadi imam kat rumah, kan? Sepanjang bulan puasa jadi imam kat rumah. Subhanallah. Saya kena memantau, tuan-tuan. Dahlah memantau bukan boleh matuk ikut semayang. Memantau pusing. Tapi surat tu dah ada. Surat untuk memantau tu dah ada. Sampai ke satu surau, saya lalu gelap, suraunya gelap. Jadi saya telefon pengurusi masjid. Yang gelap tu surau, tapi yang saya telefon pengurusi masjid. Macam sini laut kan ada surau. Kenapa kok gelap ni? Apa memang tak semayang ke apa? Telefon. Semayanglah Ustaz, dia guna. Habis ni gelap ni. Agak orang dah balik lah. Tengok jam 9 suku. Yelah, sangka baiklah 8 rakaat. Langkah ruang telu. 8 rakaat dah balik lah. Sangka baik kan. Kali kedua pun gelap juga. Kali ketiga memang saya punya telefon pun tengah azan. Tapi surau tu gelap. Jadi pastilah. Jadi saya memantau hari Jumaat. Hari Jumaat mula-mula sembahyang Jumaat 12 orang. Betul. Minggu pertama, Jumaat pertama 12 orang. Saya pergi kampung saya sendiri, Parit Lapis Bangas. Sampai kat sana, saya orang ke-12. Ustaz, kita dah jemput 12 Ustaz, kata dia. Tak ada masalah, saya tak payah masuk dalam tu, kerana saya ada kebenaran untuk memantau. Sekali tunggu-tunggu tak ada, tunggu-tunggu tak sampai. Ustaz jadi yang ke-12 boleh? Tak ada masalah, tulis nama yang ke-12. Nak masuk, saya daripada Parit terus, saya pergi Masjid Parit terus, saya pergi Masjid Lapis Simeh, saya pergi Masjid Seri Patih, saya pergi Masjid Parit Haji Alid, pukul 1 sampai kat Lapis Bangas. Ni dah tak boleh nak pergi Parit Ulung ni, dia kata jauh, ni terlepas ni kan. Nak masuk, yang pegang termometer pula doktor. Ada seorang doktor kat Lapis Bangas tu, dia pula yang pegang termometer tu. Dia tembak, Ustaz tak boleh masuk Ustaz, kata dia. Alamak, doktor berapa? 38. Okay, duduk bawah ciku, pokok ciku, ada pokok ciku tu. Dah rasa dah lega, tembak lagi, Ustaz tak turun Ustaz. Apa saya nak buat? Basuh muka, duduk bawah ni,
tembak, boleh masuk ustaz, kata dia. Nak ditipu doktor pula. Kalau bukan doktor, alah kau tulis saja 36 kan boleh kan. Tapi doktor yang megang, takkan dia nak nipu. Dia pun ada akta dia juga. Semayang. Kali kedua, minggu kedua, saking bingungnya orang ni, dah lama tak pergi masjid, saya pergi ke masjid yang kedua tu, yang dibenarkan solat Jumaat 12 orang, yang datang 30 orang. 30 orang. Apabila yang datang ramai, pengurusi bingung. Jadi dia habis Assalamualaikum habis doa, habis doa dia pun bangun. Yang bagusnya dia jemaah tak keluar pula ni. Dia pun berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun cakap, tuan-tuan, sebenarnya yang diberi kebenaran kepada kita hanya 12 orang. Hari ini dah lebih, kata dia. Lebih daripada 12, kata dia. Jadi di pejabat agama kalau memantau, kita habis ni. Dia tak perasan mula-mula saya duduk situ. Kita pakai topik, sekali dia tengah bercakap. Tu Ustaz Hasbullah dah ada kat sini, kata dia. Dia nak cakap macam mana? Saya pesan kat dia, saya kata, ginilah, jangan viral lah. Benda dah berlaku, orang nak semayang, kita nak tegah macam mana, tolong jangan viral, pandai makan, pandai simpan. Jangan sampai macam yang dekat KL tu kan ada, yang dia pergi ambil anak isteri kat mana, kat Penang ke kat Kedah tu, dia pergi, lepas tu dia balik lagi, dia selamat, tak kena apa-apa, tapi bodoh tak boleh diajar. Tu dia boleh keluar muka dekat muka buku Facebook, alhamdulillah selamat sampai ke rumah di KL daripada Penang tanpa apa-apa denda. Ni isteri saya yang suka buka muka buku ni, isteri saya. Bang, ni ada orang sombong pula ni bang, kata dia. Kenapa? Dia dah balik daripada Penang, dia boleh accent pula, tunjuk muka dia, tengok aku dah sampai KL, tak kena apa-apa, kata dia. Oh, saya kata kita tengok je. Rupa-rupanya betul. Komen kat bawah tu, tunggu, kata dia. Ada yang komen tu, tunggu, kata dia. Betul, besok 1000 melayang kena saman. Nak cakap macam mana? Itulah dia. Kali pertama 40 orang. Sekali pertama 40 orang, saya semayang dekat rumah mertua, kampung mertua saya, ada 66. Itulah, kita dah tak boleh apa, tapi penjarakan tetap adalah 66. Kali kedua, saya ambil barang anak saya di UiTM Pasir Gudang. Jadi ngala balik tu, saya kata mana saya nak semayang. Saya singgah dekat satu masjid, masuk ke dalam sikit lah masjid tu. Masuk ke dalam tu, saya tengok ni dah lebih 40. Saya duduk kat dalam kereta ni, orang masuk ni dah lebih 40. Saya pun keluar, saya bawa sajadah, tutup muka. Agaknya lah yang jaga tu pun tak pernah nampak muka saya kat situ kan. Tengah-tengah tulis nama. Cik, nak tanya boleh? Boleh? Daripada mana kata dia. Dia boleh tanya daripada mana. Takkanlah ustaz nak bohong juga. Saya terus Pejabat Kadi Batu Pahat. Pejabat Kadi Batu Pahat, saya siap sembahyang sunat tahiyatul masjid, pengurusi imam semua dah ngeromun saya. Ustaz, macam mana nak cakap Ustaz? Memang orang nak datang Ustaz, jadi tak boleh. Jadi saya kira melintang 8 ke belakang 9, jadi berapa? Lebih kurang 72 orang. Dekat luar lagi, jadi saya punya laporan 82 plus. Nanti kalau nak tahu plus tu tanya saya lah. Nanti saya tolong jawabkan. Saya kata macam itu. Sangkingnya sampai yang telefon ke pejabat lain. Tapi apabila dibenarkan sekarang dengan penjarakan, agak-agak mana orang tu? Mana orang yang jerit-jerit tu, yang tak puas hati, sembahyang masjid besar-besar cuma 3 orang tu mana? Tengok muka, dulu bulan 3 kita jumpa orang ni juga. Tak tambah pun kita punya jemaah. Maknanya kadang-kadang Allahu Akbar, setelah Allah beri ujian kepada kita pun ada di antara kita yang masih diberi pinjaman usia tidak merasa bersyukur. Allahu Akbar, itu yang kita takut untuk datang kali yang kedua. Itu yang kita khawatir. Sepatutnya apabila kita tidak termasuk pada 123 orang yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 itu, maka patutnya kita bersyukur.
Nak tunjukkan cara, salah satunya inilah dia. Kita ramai-ramai. Sekarang dah boleh pergi masjid, kita hidupkan masjid. Kerana masjid ni jantung kepada masyarakat kita. Kalau masjidnya malam, maka masyarakatnya malam. Itu keadaannya. Tapi Alhamdulillah, Pak Naib Palil dah cakap tadi. Dia kata, Ustaz, hari ni hujan Ustaz, orang tak ramai. 3 sop juga. 3 sop jarak-jarak lah kan. Nak nenangkan hati, 3 sop juga. Alhamdulillah, ramai. Biasa pun kita 3 sop juga. Hari ni Alhamdulillah 3 sop juga. Jadi tuan-tuan, rupanya Allah dah beri pesanan kepada kita, wa naqsim wa thamarat, dan akan berkurangan pada hasil-hasil tanaman. Hari ini apabila kita tengok hasil tanaman tak berkurang. Cuma kalau kita tengok strategi kita menanam ni, ada yang strateginya untuk puasa dan hari raya. Nenas, kalau tengok kat WhatsApp tu, labu, sayur-sayur tak boleh dipasarkan keluar kerana COVID-19. Saya ada kawan, dia tanam nenas, masak ketika kita puasa tu lah. Memang targetnya agaknya untuk kuih tat nenas kan, semua pakai nenas kan. Jadi agaknya targetnya itu nenas madu grade AAA, besar-besar. Nenas madu tu besar-besar. Dia iklankan RM10 4 biji sampai depan rumah. Tengok harganya habis, hancur dah. Jadi saya kata okeylah, kita beli RM20 dapat 8 biji. Jadi jauh daripada Parit Sulong sampai ke Seri Medan ada juga upah. Rupanya ada yang beli lagi, ada yang beli lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita tengok itulah. Hujung Allah beri pesanan kepada kita, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah dia orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan suatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah tempat kami kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang Allah pesan. Apabila ditimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita belum memasyarakatkan lagi kalimah ini. Tak percaya? Besok jumpa kawan. Wak, malam tadi tak ada pun kat surau, tak ada pun kat masjid. Alah bang, aku jatuh motor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah kan? Kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Agak-agak dia cakap apa tuan-tuan? Woi, aku urung mati lah kata dia kan. Udung mati apa ni? Saya belum mati lagi. Nampak dia tak tahu nak mengaplikasikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk apa. Yang dia fikir hanya untuk orang meninggal dunia, hanya untuk kematian. Tapi sebenarnya Allah kata bagi mereka yang ditimpa musibah, nak nunjukkan sabar tu, dia boleh sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah tempat kita kembali. Jadi kalau kita dapat pujuk diri kita, insya-Allah apa dia, kesabaran itu akan ada pada diri kita. Kita ni nak sebut sabar memang senang. Sabar wak, iki dugaan Allah. Kita melawat orang kat hospital, apa kita sebut? Itulah kita sebut. Betul? Sabar, sabar, sabar. Kenapa kita kata sabar? Ialah kita ni yang datang memang tak merasa orang duduk kat hospital tu macam mana. Saya pernah dulu melawat Allah yarham Ustaz Zakaria Daud. Dia dekat hospital. Jadi
Tanya kat dia, Ustaz, macam mana dah kurang? Habis macam mana duduk kat hospital? Ya Allah, Ya Rabbi, Ustaz Zakaria tu Ustaz saya dulu. Sebab tu bila mana saya dipindahkan ke Batu Pahat, di antara orang yang dia cari saya lah. Dia kata, dia suruh ganti tempat dia mengajar. Saya kata, Ustaz, saya ni tak ada ilmu, macam mana saya nak mengajar ni? Tak apa Ustaz. Tapi masa tu saya kat dakwah, saya penuh dengan program, jadi tak dapatlah nak ikut dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana tanya pada dia, kita ni masa jadi penceramah, kita nasihatkan orang sabar. Memang ya Allah ya Rabbi, senang keluar daripada mulut kita. Tapi bila mana kita yang duduk dekat dalam hospital, ya Allah ya Rabbi, tak tahulah tahap sabarnya macam mana. Jiwa kosong kata dia. Nak mengucap, nak istighfar satu kali pun kadang-kadang ya Allah ya Rabbi. Tuan-tuan, kenapa pilunya duduk di hospital? Akhirnya 4 tahun lepas, 3 tahun lepas, ke 4 tahun lepas, saya diuji raya keempat masuk ward. 6 hari dekat ward. Kawan-kawan datang, ya Allah, sabar Ustaz, sabar. Baru kita terasa, kita yang selalu nasihatkan orang sabar, bila mana orang nasihatkan kita sabar, ya Allah, meledak. Kalau boleh hari ni juga nak balik, hari ni juga nak balik. Doktor hari yang ke-6 pukul 8 pagi, doktor kata, wah Ustaz ni boleh balik Ustaz ni, dah okey semua ni, kata dia. 8 pagi, 8.30, 9 dah siap kemas. Nurse datang, nurse boleh keluar? Tunggu surat Ustaz, kata dia. Tunggu dah tengah hari, nurse surat dah siap. Tunggu dulu Ustaz, kata dia. Tunggu daripada 8 pagi tu, pukul 3 baru dapat surat, petang baru boleh balik. Ya Allah ya Rabbi. Tanya kat kawan-kawan yang ada pengalaman, mana boleh balik Ustaz? Nama Ustaz masih ada, tengah hari tu makan tengah hari masih ada. Kalau Ustaz balik, siapa nak makan? Lah itu pula kita fikir boleh balik terus balik je, rupanya tak. Kena tunggu ya Allah. Tapi itulah ujian. Siapa yang belum pernah duduk hospital, memang dia boleh lah. Tapi kalau dia dah duduk hospital, nanti ada kawan datang, anak datang, cucu datang. Tok sabar tok ya, kata dia. Sabar tok, rasa macam nak menangis, nak menitik air mata. Nampak cucu balik, kita kena tinggal ke atas. Iya, ya Allah, ya Rabbi, sedihnya kita. Nah, ini semua adalah ujian Allah. Mudah-mudahan kita akan tergolong pada golongan orang-orang yang sabar. Itulah harapan kita. Bila mana kita tergolong pada golongan orang-orang yang sabar, maka kita sepatutnya kita boleh berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi agaknya kita boleh biasakanlah kalimah innalillah ini bukan hanya untuk kematian saja. Maknanya, ada orang aksiden kono, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang bawa berita aksiden tu pun marah juga. Orangnya tak matilah, motornya aja yang mati. Ya tak apalah, innalillah untuk motor, kalau tak nak untuk orang. Betul kat sini Allah kata bila mana ditimpa musibah, itu yang dipesan oleh Allah untuk kita. Jadi mudah-mudahan kita terus sabar, kerana PM tadi dah cakap, andai kata pusingan kedua ni akan berlaku di negara kita, dia tidak teragak-agak untuk istihar lockdown yang kedua. Wah, ini kita risau juga ni tuan-tuan. Sekarang ini je kita dah risau. Ada yang nak buat kenduri kahwin, ikut SOP. Hari ini dah dibenarkan untuk buat akad nikah di rumah. Bila mana berlaku akad nikah di rumah, rupanya SOP-nya sama. Masih tak boleh bersalam. Cuma tambah lagi sikit lah, yang boleh hadir kat majlis akad nikah tu 20 orang. Itu tak masuk yang rewang, yang kenduri tak masuk, yang duduk untuk sama-sama menyaksikan akad nikah itu. Jadi nak cakap macam mana? Kena ada termometer lebih 37.5 darjah Celsius, dia tak boleh masuk. Semua SOP-nya sama. Kenapa? COVID-19. Mudah-mudahan dengan cara kita menjaga ini, Allah akan memberi kebenaran kepada coronavirus ini kembali ke tempat asal dia. Gitu. Tengok, wah,
orang kat Malaysia ni semua dah patuh, orang kat Malaysia ni semua dah taat, jadi aku tinggal balik je lah, balik ke tempat asal dia. Itulah harapan kita, kerana kita tak naklah sampai berlaku kali yang kedua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sedikit peringatan untuk kita. Bila mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa untuk kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berlalu daripada tempat kita, seterusnya daripada dunia, agar kita dapat beramal seperti biasa. Hari ini pun tuan-tuan, imam nak pesan pada makmum pun payah juga tu. Dia kata, sidang jemaah yang dirahmati Allah, penuhkan sop yang masih di hadapan serta lurus saja. Rapat dah tak ada dah sekarang ni. Kadang-kadang ada juga tertinggal dan rapat-rapat kata dia. Wah, imam ni makin nyuruh rapat-rapat pula. Dah dikata jangan rapat, ikut SOP. Yalah, kita ni masih, macam mana nak cakap kita ni masih biasa dengan kehidupan kebiasaan kita. Kita dah biasa hidup seperti itu. Sebab itu bila mana dapat ujian daripada Allah, masih rapat lagi. Penuhkan sop tu tak apa, penuhkan sop, rapat. Lagi satu tuan-tuan, yang kita nak tengok sekarang ini, dia imam kata luruskan sop. Okey, luruskan sop memang betul. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak luruskan sop ni ikut sajadah ke ikut kapet? Pasal apabila dijeling tadi, ada yang ikut sajadah. Itu yang kita risau. Okey, contohlah tuan-tuan ni, contoh. Katalah kiblatnya ngadap sana, okey. Sepatutnya kita gini, ya. Pasal kita nak luruskan soft. Tapi ada yang sembahyang dekat atas sajadah tu. Di atas sajadah. Bila ada atas sajadah, ada yang belakang, maka soft kita jadi tak lurus. Contohnya macam gini, ada macam gini, dia softnya kat sini, dia berdiri kat sini, akan jadi rosak. Okey, dia kena macam biasalah, ikut soft yang ada. Bila mana tumit itu rata ikut soft yang ada, insya-Allah soft kita akan jadi lurus. Ini pun SOP juga ni. Pasal rapat dah tak ada. Dulu rapat senang, pasal sebelah-sebelah je, kawan sebelah boleh tolak. Sekarang dah 1 meter pula, nak nolak ke depan dah tak boleh. Jadi kita kena jaga kita nak sembahyang berjamaah, jadi kita jaga kita. Jadi jangan ikut kapet macam tu. Ikut sajadah yang sana tu, yang biru tu. Tu kalau dia ikut sajadah, dekat tengah-tengah tu, garis soft tu. Jadi tumitnya kena tolak ke belakang. Tumit. Jadi bila mana tumit tu dekat soft itu, insya-Allah soft itu akan jadi lurus. Kerana yang diukur untuk meluruskan soft itu dengan tumit. Jangan dengan kuku depan, dengan tumit yang belakang tu rata. Kalau jarak depan, jari depan, yang saiz 12 nanti ke depan, sebelahnya ke depan juga. Jadi akan bengkang-bengkok lah. Jadi fadilat lurus itu tak ada. Ni antara yang kita nak ni lah. Pasal saya tengok ada sedikit kelemahan di situ. Saya semalam pun dekat satu masjid, jeling kat sebelah kan. Imam memang pesan, luruskan soft, kata dia kan. Tapi bila luruskan soft, kita kena ganggu dengan sajadah. Satu lagi, kan ada yang kapet macam sajadah tu kan. Kapet macam sajadah tu. Itu pun kadang-kadang dijadikan sajadah. Jadi itu pun kadang-kadang ada masalah juga. Antara masalahnya, dia duduk satu ruang yang macam sajadah tu, satu ruang satu. Akhirnya jadi jarak. Padahal ketika itu boleh rapat. Jadi fadilat rapat tu tak ada. Kalau macam hari ini memanglah kita sedang diuji dengan COVID, memanglah kita tak boleh rapat. Macam gitu keadaannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kita kena renung dan ini kita kena jaga. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dilindungi, dan mudah-mudahan tuan-tuan
kita akan sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ini saya kira inilah yang dapat saya beri. Saya menuntut ribuan kemaafan seandainya apa yang saya perkatakan ini tidak dapat memenuhi cipta rasa yang tuan-tuan inginkan. Itu kelemahan saya. Ribuan terima kasih atas perhatian. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina wa muallimina kama rabbawna saghara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.